Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا lahum syarabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 70. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk berada di dalam masjid bagi menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan usia kita sehingga berada di dalam Rajab dan Sya'ban, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan sama-sama dapat berpuasa di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur dengan kesyukuran yang sepenuhnya kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, Tuan Imam, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin Padang Luas, MPKK dan seterusnya, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi memberikan intipati ataupun bertajuk larangan mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada ayat tersebut lebih kurang iaitulah, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai permainan dan hiburan dan melalaikan daripada kehidupan dunia, dan berikanlah peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu tidak terjerumus terhadap apa yang telah mereka lakukan pada ketika yang mana tidak ada lagi pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh menjadi wali, yang boleh memberikan syafaat. Dan sekiranya mereka itu mahu memberikan suatu tebusan, nescaya tebusan itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam api neraka, bagi mereka minuman
yang sangat pedih, yang sangat panas, yang menggelegak, dan juga azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka kufurkan. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan kepada kita suatu peringatan supaya kita tidak menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala ini sebagai permainan. Yang kedua, kita tidak menjadikan agama ini sebagai hiburan, dan kita tidak boleh menjadi lalai disebabkan oleh hiburan-hiburan yang melampau ataupun kemewahan-kemewahan dunia yang terbentang kepada kita. Kerana apa? Kerana orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya memberikan kepada mereka peringatan. Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang telah mengarang sebuah kitab yang besar yang dinamakan sebagai Tafsir Al-Qurtubi, menyatakan bahawa sekiranya berlaku kemungkaran, maka hendaklah dicegah kemungkaran tersebut, dan sekiranya mereka tidak berganjak dan mereka masih berdegil dengan perbuatan tersebut, maka kita hendaklah meninggalkan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan mempermainkan terhadap agama ini? Di antaranya ialah yang pertama yang dimaksudkan dengan mempermainkan agama di sini ialah mempunyai perasaan bangga apabila mempersendakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa bangga, rasa nak beritahu kepada orang bahawa dia ini telah melakukan suatu perbuatan mempersendakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang 99 yang disebutkan sebagai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, tetapi bagi mereka panggil dan mereka gelarkan dengan nama-nama yang buruk dan jelek. Ini termasuk dalam perbuatan mempersendakan agama. Yang kedua yang dimaksudkan dengan mempersendakan agama dalam ayat ini, iaitulah mengejek-ngejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang suka menghina dan mengejek serta merendah-rendahkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan yang seumpama ini dianggap sebagai perbuatan mempersendakan agama. Ya, kita tidak boleh menghina sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada perbuatan kita, pada percakapan kita, dan juga pada tingkah laku kita. Walaupun kita merasakan bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang kecil sahaja, tetapi ianya adalah merupakan suatu perbuatan yang besar yang dianggap sebagai menghina dan mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dianggapkan sebagai mempersendakan agama, iaitulah menghina golongan ulama dan orang-orang yang soleh. Ya, pada hari ini muslimin dan muslimat, orang-orang awam ataupun netizen, mereka ini suka
kalau boleh bercakap sama seperti dengan ulama. Walaupun ulama itu adalah merupakan ulama yang mempunyai kelulusan, yang mempunyai pengetahuan, ulama yang sudah diiktiraf, tapi mereka boleh mencerca ataupun menghina mereka. Ini adalah merupakan satu perbuatan yang dianggap sebagai mempersendakan agama. Sama ada ulama-ulama zaman dahulu, imam-imam yang besar, imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya, imam apa lagi? Imam Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Pak, ulama yang besar belaka. Tak, tapi oleh kerana kita pada hari ini, ya, oleh kerana kita ada peluang untuk bercakap, maka kita bercakap dan kita boleh menghina ataupun mengkritik para alim ulama. Ya, pada hari ini golongan ulama di dalam negara kita, sama ada yang kita kenali sebagai alim ulama, yang kita kenali sebagai maulana, habaib dan sebagainya, ya, masyarakat awam boleh menilai dengan penilaian mereka serta mempunyai sikap yang sangat negatif terhadap alim ulama. Antaranya ialah baru-baru ini seorang ulama yang bernama Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia ni ngaji lama di Mesir. Ya, dia ni ngaji lama di Mesir, boleh cakap Arab dan juga boleh tulis kitab di dalam bahasa Arab. Ya, seorang ulama yang hebat yang ada sekarang ini. Ya, tapi netizen, masyarakat awam, ya, boleh menilai, boleh memberikan grade, boleh mengkritik para alim ulama. Sedangkan yang mengkritik itu bahasa Arab pun tak erti, tak belajar. Nah, tengok ya keadaan yang berlaku pada hari ini, muslimin dan muslimat sangat parah sekali, ya, kerana kebebasan yang sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya peluang yang ada kepada masyarakat awam untuk bercakap dan mereka boleh mengkritik para alim ulama. Mereka tidak sedar bahawa perbuatan mereka itu adalah perbuatan mempersendakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah bermakna ulama tidak boleh dikritik. Ulama juga adalah manusia biasa. Mereka juga ada kelemahan. Ya, tetapi biarlah kita beradab dengan para alim ulama supaya mereka itu tidak dikritik dengan sewenang-wenangnya ataupun dijatuhkan maruah mereka. Ya, baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seterusnya yang keempat yang dimaksudkan sebagai mempersendakan agama ini ialah mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Ya, Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan terpelihara sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran daripada berubah. Kitab-kitab lain, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya sudah berubah di tangan padri-padri dan rahib-rahib mereka. Mereka ubah mengikut selera mereka, tetapi Al-Quran tetap tidak berubah sehingga hari kiamat. Sebab itulah Al-Quran ini para alim ulama yang mempunyai kebolehan untuk mentafsirkan Al-Quran. Kita masyarakat biasa ni kita tak boleh nak tafsir dah, sebab kita tak ada kebolehan, kita tak ada ilmu,
kita hanya baca Al-Quran dan kita baca kitab yang dikarang oleh para alim ulama. Ya, sebab itu kita tidak boleh mentafsirkan sendiri Al-Quran. Walaupun bijak macam mana kita pun, kelulusan kita sampai universiti pun, kita ada kelulusan ijazah undang-undang, tidak melayakkan untuk kita mentafsir Al-Quran. Kalau kita tafsir Al-Quran, maka kita tafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Sebab itulah sehari dua baru ni kita tengok macam mana ada orang yang bercakap mengenai aurat, ya, mengenai aurat, ya, dia kata bahawa, ya, kewajipan menutup aurat ini adalah hanya menutup kemaluan sahaja. Boleh dia cakap lagu tu. Nah, kita dengar pun tak berapa nak jejak mana, mari mana pendapat lagu tu. Ya, bila kita tengok Al-Quran, muslimin dan muslimat, ambo ni kerja di sekolah lama dah dekat nak pecing dah lah. Saya ambo ni sedap lah dia sengih pecing dah. Nah, awak nak baca dah kalau bolehnya. Nah, duk mengajar pendidikan Islam ni daripada Sabah. Pah balik Terengganu ni, nah. Hamba baca ayat Al-Quran ni. Inilah hamba duk mengajar anak murid hamba. Ya. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hak masuk PSA SPM, tubik ayat ni. Tak apalah baca ke ayah dia pula. No, ataupun kak dia hak ambil PSO SPM berkali jadi mak orang dah berkali dah. Dah hamba mengajar tahun 1993 lagi. Oh, boleh anak berceretik dah lah. Ni. Tak apalah, hamba nak baca ayat ni. Sebab ada tok lawyer dia kata ayat mengenai aurat ni hanya tutup maluan saja. Apa suruh tutup kepalanya? Jadi hamba pening juga hamba duk mengajar anak murid hamba suruh tutup aurat. Ya? Baik. Kita rujuk kepada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ni ada dalam surat ni. Kok baru tak ada dah. Ini ada dah. Tak tahulah sebab apa demo buat. Kok dulu. KBSN. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman ni. Tubik dalam kuasa hamba ingat lagi. Bapa dia tanya al-mu'minat. Nah, dia tanya. Kalau tanya kita pun tak boleh jawab dah. Tanya al-mu'minat. Apa maksud al-mu'minat? Apakah maksud perkataan bergaris al-mu'minat? Kamu belajar tak boleh jawab. Al-mu'minat maknanya perempuan-perempuan yang beriman. Maknanya orang perempuan yang beriman. Orang perempuan yang mukminat, yang beriman, yang mana mereka ini adalah orang yang patuh kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gapo dia? Yaghdudna min absarihinna. Hendaklah menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan tidak menunjukkan perhiasan mereka. Tak boleh tunjuk perhiasan mereka. Ya. Kecuali apa yang zahir daripadanya. Maknanya ulama kata, hak tak boleh nak susu. Ni memang dah terbuka dah. Kemudian ayat ni, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ni kalau lawyer tu kata tak jumpa ayat mengenai tutup pala. Dia kata menutup aurat ni hanya tutup maluan. Ya? Dan hendaklah kamu wahai perempuan mukminat, hendaklah kamu melabuhkan tudung kamu daripada atas
sampai ke bahagian dada. Dah ayat ni ayat dah. Apa yang tak jumpa cari kau kan? Ini masalah. Sebab kita mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu kita. Kita sendiri tafsir ayat Al-Quran, terjemahkan ayat Al-Quran. Kita ada kepandaian gapo? Kita ada ilmu gapo? Tak ada ilmu, dah tak ada ilmu apa yang kita tafsir sendiri. Ini masalah. Ya. Sebab itulah ulama mengatakan bahawa hendaklah kamu melabuhkan bi khumurihinna. Kenapa disebutkan khumurihinna bi khabar? Khamar maknanya ialah arak yang memabukkan. Ulama kata arak itu yang telah menutup kepala kamu, akal kamu daripada berfikir dengan waras. Jadi khimar itu daripada kepala, daripada atas. Bukan daripada bawah, daripada atas. Jadi bila atas dilabuhkan ke bahagian dada. Dah dia kata tak jumpa, bukan tak jumpa. Meme demo pesing nak terjemah sendiri, nak tafsir sendiri, nak tunjuk pandai demo daripada alim ulama. Alim ulama demo tak si pakar, kitab demo tak si baca. Demo dok baca tafsir ku orang putih, pada demo tafsir dengan kepala otak demo sendiri. Ya, sebab itulah muslimin muslimat, ya, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kenalah bertanya kepada para ulama. Mereka itulah yang lebih tahu daripada kita mengenai ayat-ayat Al-Quran. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Ayat yang seterusnya. Jadi jelaslah daripada ayat ini muslimin muslimat. Karena itulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha apabila diturunkan ayat ini, dibacakan ayat ini, mereka semua bersama-sama dengan muslimat-muslimat yang lain, mereka koyak baju-baju mereka, kain-kain mereka lebih besar. Mereka tutup bahagian hadapan mereka. Ini menunjukkan kepatuhan mereka kepada ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah kita pakak duk cari mana tempat hak boleh kita gunakan sesuai dengan selera dan kehendak kita. Ya, muslimin muslimat, keadaan yang berlaku pada hari ini, supaya kita faham keadaan itu, ya. Oleh kerana itulah, keadaan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa merekalah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini apabila diturunkan ayat Al-Quran, mereka terus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ayat ini nak beritahu kepada kita sehinggalah kepada ayat yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatahunna. Ya, janganlah kamu berjalan dengan menghentakkan kaki sehingga diketahui daripada perhiasan kamu. Nak jalan pun Allah Ta'ala ajar kepada muslimat supaya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan terakhir ayat ini dia kata watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayat ini Allah Ta'ala kata bertaubatlah kamu. Kena bertaubatlah. Sebab apa? Sebab kita tidak ikut perintah Allah sebelum ni. Ya, bertaubatlah kita kalau sebelum ni kita tidak menutup aurat, kita tidak menjadikan aurat itu sebagai suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat adalah perintah Allah. Kalau nak berlaku kes jenayah dan sebagainya, rogo dan sebagainya, itu tidak ada kaitan dengan perintah Allah. Ya, jangan kita salahkan pemakaian kita. Ya, jadi kita jangan salahkan pakaian itu yang menyebabkan
tidak ada kesan. Pakar tuduh pun orang duk berzina semacam. Pakar piyah pun ada buat jahat semacam. Ya, kita menggunakan akal kita. Kita menggunakan logik kita untuk kita menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa hukmul jahiliyyah yabghun wa man ahsanu minallahi. Adakah kamu mencari hukum-hukum jahiliyah yang kamu pilih? Kamu meninggalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seorang muslim lelaki dan perempuan mereka itu menjadikan suatu pilihan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum kepada mereka. Ya, dan lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan padri-padri mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani kata, wahai Muhammad, kami tidak menyembah padri-padri kami tidak menyembah. Ya, kamu tidak menyembah padri kamu, tetapi kamu telah menjadikan padri-padri kamu para rahib-rahib kamu yang mengubah setiap hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Kamu telah mengambil suatu sifat yang menjadi sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu penentuan ataupun wewenang terhadap hukum. Ya, baik itulah muslimin dan muslimat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yanqudal urwatal islam la yanqudanna ural islam urdatan awwaluhunna as-salah wa akhiruha al-hukm. Ikatan yang telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ikat molek dah, dia sipu molek dah, kemah keming dah, yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW semasa baginda menjadi pemerintah di bumi Madinah melalui sahifah perjanjian piagam Madinah. Ya, semuanya sudah ada, segala ketetapannya. Jika berlaku perselisihan, famaradduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Nabi SAW menjadi ketua negara di Madinah selama 13 tahun. Dan ketika baginda wafat, baginda digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Selepas Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar, dan selepas Sayyidina Umar digantikan oleh Sayyidina Utsman, selepas Sayyidina Utsman digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Habis zaman Khulafa Ar-Rasyidin digantikan dengan khilafah Bani Umayyah. Apabila habis Bani Umayyah digantikan dengan kerajaan Bani Abbasiyah. Bila habis tamat kerajaan Bani Abbasiyah, ada kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian ya, kerajaan khilafah yang terakhir ialah kerajaan Bani Utsmaniyah. Seluruh pemerintahan Islam itu mereka tidak pernah merungkaikan hukum Islam. Ya, tetapi apabila penjajah datang ke dalam negara kita, ya, bermula dengan Portugis, bermula dengan Belanda dan seterusnya Inggris serta Jepun, ya, mereka telah mengubah perlembagaan negara kita dengan menjadikan perlembagaan yang direka oleh mereka sebagai perlembagaan yang paling tinggi di dalam negara kita, dan menjadikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dijalankan semasa pemerintahan kerajaan Melaka, dijalankan oleh kerajaan Pahang, dijalankan oleh kerajaan Kedah, dan di tempat kita sendiri kerajaan Terengganu.
Toki kepada Sultan Mizan kita, almarhum Sultan Zainal Abidin, bersama dengan Tuku Paluh yang menjadi penasihat agama. Mereka inilah yang menjalankan pemerintahan Islam mengikut Al-Quran dan hadis. Muslimin dan muslimat, ya, apabila keadaan negara kita merdeka, ya, kita telah memilih untuk menjadikan perlembagaan LORET sebagai perlembagaan yang paling tinggi. Ya, jadi oleh kerana itulah, ya, muslimin dan muslimat, kita hendaklah sedar bahawa keadaan yang berlaku pada hari ini, supaya kita sentiasa beringat-ingat, supaya kita sentiasa beringat-ingat, supaya kita sedar, supaya kita sentiasa diberi peringatan, ya, supaya kita tidak dilalaikan, supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang sentiasa dibuai oleh kehidupan dunia, kerana kita takut azab yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Mereka itu tidak akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak mahu apabila menjelangnya hari akhirat, ya, kita tidak dapat lagi perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita takut kalaulah sekiranya berlaku, maka segala tebusan tidak akan diterima daripada kita. Allah Ta'ala tak terima. Nak terima gapo dia? Nak minta ganti dengan gapo? Nak tebus dengan gapo? Nak tebus dengan pahala? Pahala kita tak banyak. Nak tebus lagu mana lagi? Nak tebus dengan amalan? Amalan kita tidak banyak. Ya, sebab semasa di atas dunia kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita takut azab yang ketiga, iaitulah kita akan diberikan minuman yang sangat panas, minuman yang menggelegak, iaitulah minuman yang sangat panas yang kalau diminum menyebabkan tenggorok kita ini akan hancur. Ya, suatu azab yang sangat pedih. Ini adalah merupakan suatu peringatan daripada kita, supaya kita sentiasa beringat di atas dunia. Nak ingat semasa di atas dunia ini, ya, apabila sampai masa saat kematian kita berada di alam barzakh, berada di padang mahsyar, tidak ada gunanya lagi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita baca dalam surah Sajadah setiap pagi Jumaat. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kami sudah yakin. Kembalikanlah kami semua ke atas dunia. Kami nak buat amal baik, tak boleh. Ya, jadi oleh kerana itulah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan peringatan daripada ayat-ayat yang saya bacakan sebentar tadi cukup untuk kita merasakan bahawa kita perlu muhasabah diri kita untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba pada malam ini adalah pengganti kepada Al-Fadhil Ustaz Using, yang mana beliau mengikut Ustaz Saripudin terpaksa pergi ke hospital Nur Zahirah kerana ada buat pembedahan ankle cramp. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sembuh. Marilah sama-sama kita berdoa untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه مرضاه شفاء عاجلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء عاجلا.
Nas'alullah al-azim Rabbul arshil azim an yashfa shifaan ajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hazir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah syafi. Bismillah al-kafi. Bismillah mu'afi. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi yassir wa la tu'assir karim. Rabbi tammim bil khair wa anta arhamur rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.